السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung suratul Baqarah ayat 191 dan 192. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Mafhum. Dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu mendapati mereka, dan halaulah mereka dari tempat yang mereka telah menghalau kamu. Dan ingatlah bahawa fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, yakni fitnah yang membawa maksud syirik kepada Allah.
Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di kawasan Masjidil Haram, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu daripada memerangi mereka. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihan. Ayat 191 dan 192 Al-Baqarah adalah berhubung berkait rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan musyrikin Makkah. Kena faham konteks ayat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah dan para sahabat, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana saja kamu bertemu mereka, dan halaulah mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, halaulah mereka seperti mana mereka halau kamu dahulu dalam peristiwa hijrah. Muslimin muslimat, ayat ni kita kena baca dan mengaitkannya dengan surah yang lain supaya kita boleh faham konteks sebenar ayat ini. Allah suruh Nabi jumpa je bunuh. Lepas tu halau. Hak mana hidup halau. Kemudian Allah sebut wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram. Jangan kamu bunuh mereka di kawasan sekitar Masjidil Haram hatta yuqatilukum fih, sehinggalah mereka mula dulu perangi kamu. Kalau mereka bunuh kamu dulu, mereka start dulu, walaupun dekat Masjidil Haram, tak apa, bunuh mereka. Sedangkan kita tahu Masjidil Haram, tanah haram, kawasan haram berperang. Nampak tak hukum berubah? Itu yang kita sebut la yunkaru taghayyuril ahkam bitaghayyuril zamani wal ahwal. Ada satu kaedah fiqh yang berbunyi la yunkaru, tidak dinafikan, taghayyuril ahkam, hukum hakam akan berubah. Bila dia berubah? Bitaghayyiril zamani wal ahwal, apabila berubah masa dan waktu. Berubah zaman, wal ahwal, berubah suasana.
maka hukum boleh berubah. Ni kena reti. Contoh, zaman Rasulullah hidup, kuda tak masuk senarai zakat. Kuda tidak zakat. Zaman Saidina Osman jadi pemerintah khalifah, kuda kena zakat. Kenapa? Kerana zaman dan ahwal, masa dan suasana telah berubah. Maka berubahlah ahkam, berubahlah hukum. Zaman Nabi, kuda semua pergi perang. Zaman Sayyidina Osman, orang jual beli kuda, kena zakat. Tu dia duduk. Apa hal pula semayang 1 meter? Berubahnya hukum kerana berubah ahwal. Suasana dia COVID. Biarlah cerdik sikit. Biarlah bercakap tu atas fakta. Dan kalau awak bukan bidang dia, jangan cakap buat malu orang. Ini semua Yahudi. Ini semua Freemason. Ni jumpa-jumpa ni, buh tangan tang ni. Ni semua Yahudi lah ni. Buat member yang hang salam tu ada kuman COVID, macam. Buat member yang hang salam tu ada virus. Jumpa kat luar lah masjid kita. Yalah masjid. Kita yakinlah buat-buat kat luar market ke mana ke. Salah-salah hang pun tenyeh hidung. Dah 2 hari batuk. Dah lah kuat seokok. Menambah-nambah batuk. Lepas tu sakit tekak. Lepas tu sesak nafas. Minggu depan kolu. Na'udzubillah. Oh, ini Freemason. Ini Yahudi. Cerdik sikit cakap, buat malu orang. Cakap seolah-olah awak tu tak reti apa. Buat malu. Bukan bidang kita, jangan cakap. Saya kadang-kadang kuliah, saya selit ilmu engineering. Sebab saya belajar kejuruteraan. Saya berani cakap. Depan tuan-tuan cameraman ni, mechanical engineering. Sahabat kita Tengku ni. Engineer ni. Kan jalan-jalan orang. Kita boleh bercakap dalam bidang kita. Selit ayat Quran apa semua. Sebab bidang kita. Kalau bukan bidang kita, janganlah nak tunjuk smart. Nanti orang marah. Orang tengok kita ni macam tak ada harga diri. Tu masalah dia. Yang ni berlaku di negara antah berantah. Di Mozambik Timur. Malaysia elok. Dia tak berlaku. Berubah hukum bila zaman dan masa berubah. Siapa yang minta COVID? COVID ni siapa yang tak? Sampai WHO sebut minggu lepas, COVID ni dikhawatiri takkan hilang. Itu pandangan dia. Kita ada Allah. Kita minta dengan Allah. Kita ikut SOP prosedur. Kita selawat. Kita istighfar. Kita sunat taubat. InsyaAllah. Tapi nak sebut hukum. Berubah zaman. Berubah suasana. Hukum berubah. Siapa yang nak semayang distance 1 meter ni? Siapa yang tak? Kita pun tak mau. Tapi itulah yang pemerintah rangka. Itulah yang mereka pecah kepala fikir. Kita sebagai orang awam, just follow the rules. Apa susahnya? And don't try to be smart. Tuan-tuan muslimin muslimat, kepakaran masing-masing ada. Duduk diam-diam. Siapa yang selesa semayang pakai topeng? Bulu hidung dengan misai bertemu. Gatal hidung. Seakan tarik garu, tarik pula. Siapa yang selesa? Tolonglah. Jangan kita jadi manusia nak tunjuk smart, tiba-tiba kita dianggap tak smart oleh orang lain. Kan leceh tu.
cakap tanpa fakta. Na'udzubillahi min zalik. Kena reti hukum hakam. Doalah, insya-Allah Allah angkat biiznillah. Pelan-pelan lah. Kemarin pun kes 600 lebih, hari ni berapa? Aku tak tengok Kemarin 660 dia kuih turun dah tu. Besok Menteri Kanan Pertahanan akan umum negeri-negeri yang akan ditarik PKPB dia. Ada negeri yang akan ditarik balik PKPB. Doa-doalah Kedah. Sebab kita pun tak banyak, 2 digit tu je, belah-belah tu je. Ipoh zon merah dah. Memang tak pi dah Ipoh bulan ni. Saya mengajak Ipoh pakai tak pi dah zon merah. Mentai penyakit. Muslimin, muslimat, biar reti elok. Zaman berubah, hukum berubah. Zaman dia mai COVID, berubah hukum. Ulama fikir, bincang. Inilah yang terbaik buat masa ni. Kalau kita kata adakah ini yang terbaik di sudut sunnah? Dah. Tapi inilah the best that we could perform untuk masa ini. Untuk masa ini. Al-an. At present. Sekarang ini. Inilah yang terbaik. Yang Menteri Agama fikir, okay, this is the best for you. Ikut sudahlah. Apa yang nak cakap? Banyak teori sana, teori sini. Bagi orang awam jadi pening lagi ada. Allahu Rabbi. Sekian berita terkini. Aku ni angin lagi habis. Tuan, kita nak sebut bagaimana kaedah ini dalam ayat ni terpakai. Apa dia? Allah haramkan, tak boleh kawasan tanah haram jangan ceroboh. Sebab tu nama tanah haram. Kan? Tu nama tanah haram. Tak boleh patahkan pohon-pohonnya kalau kita dalam ihram. Di tanah haram tak boleh berburu. Macam-macam. Undang-undang dia ada. Menumpahkan darah tak boleh. Tapi dalam ayat ni Allah bagi. Sebab itu dia hukum dia berbeza. Dan peristiwa ni kita kena baca dalam ayat yang lain. Yang Allah kata ke Nabi hampir bunuh. Jumpa je hang bunuh. Lepas tu hang jangan bunuh mereka dekat Masjidil Haram. Sampailah mereka start dulu. Kalau mereka musyrikin Makkah start bunuh dulu, hang bunuh. Walaupun tepi masjid. Apakah itu pencerobohan kepada Masjidil Haram? No. Hukum. Nak petikai tu Masjid Nabawi social distance, depan Kaabah social distance, semayang nak kata apa? Itu ulama Saudi bodoh. Ulama Madinah bodoh. Hang seorang cerdik. Sepak pungkok baru tahu. Muslimin dan muslimat. Ni saya ulang. Ini di Jerman Selatan. Dia tak ada kena-mengena dengan Malaysia. Muslimin dan muslimat. Kita kena baca daripada surah yang lain. Baru nampak ayat 191. Apa dia cerita dia? Kena baca bermula ayat 27 daripada suratul Fath. Kena baca di situ. Baru nampak cerita. Ya Allah suruh bunuh halau. Walaupun tanah haram bunuh kalau mereka start dulu. Kalau mereka tak start jangan bunuh. Kena baca nun. Tengok ayat 27. Suratul Fath. Surah nombor 48 juzuk 26. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika
fathan qariba. Kena baca situ. Kata Allah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Demi sesungguhnya Allah membenarkan mimpi Rasulnya. Kena baca di situ baru nampak ayat ni. Rasulullah bermimpi. Dalam ayat tu Allah sebut, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Bahawa kamu wahai Muhammad, kata Allah, akan masuk Masjidil Haram dengan aman, muhalliqina ru'usakum, kamu akan membotakkan kepala kamu, wa muqassirin, dan kamu akan menggunting sebahagian rambut kamu. Nabi mimpi. Bila tu? Tahun 6 Hijrah. Nabi mimpi pakai ihram. Dan Nabi mimpi memakai ihram. Dan Nabi mencukur kepalanya dalam mimpi itu. Ingat, mimpi para Rasul ru'ya sadiqah. Mimpi yang sadiq, benar. Mimpi Nabi Yusuf, benar. Mimpi Rasulullah, benar. Lalu Nabi bangkit pagi itu punya seronok. Mimpi pakai ihram, mana boleh masuk Makkah. Arahkan sahabat, siap mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, bergerak ke Makkah untuk menunaikan umrah. Sebab Nabi dah mimpi. Allahu Akbar. 1,400 orang sahabat. Seronok 6 tahun tak tengok Kaabah. Sejak hijrah. Sampai di Abyar Ali. Ataupun kita panggil Masjid Miqat Zulhulaifah. Yang menjadi tempat miqat bagi Ahlul Madinah. Orang-orang yang datang dari Madinah, sama ada dia nak mengerjakan haji di bulan-bulan haji, atau dia menunaikan umrah, maka tempat miqat dia adalah di kawasan Zulhulaifah, 10 kilometer dari Masjidin Nabawi, dari city center of Madinah. 10 kilo. Dia panggil Masjid Abyar Ali atau Zulhulaifah, dipanggil Masjid Miqat. Okey, awak nak buat haji. Haji apa awak nak buat? Haji tamattu'. Ni bulan haji. Awak haji tamattu'. Sampai di situ, niatlah umrah. Kerana haji tamattu'. Kan tamattu' buat umrah dulu, baru pergi Arafah. Sebab tu tamattu' kena dam seekor kambing, sebab dia bersenang-senang di musim haji. Itu dia tamattu'. Mata'un mut'ah. Tamattu', mata'un mut'ah. Isteri yang diceraikan, wajib suami bayar mut'ah. Sagu hati penceraian. Kenapa? Kerana bagi dia senang sikit. Bagi hati dia happy. Maka tamattu' makna bersenang-senang. Ni musim haji. Tapi awak buat umrah. Sampai Marwah, cukur-cukur, gunting, dah tahalul. Pakai balik t-shirt, relax. 2-3 hari mandi sunat ihram pula. Pergi Tanah Aim, pergi Ja'ranah, pergi Tanah Halal, buat umrah lagi. Sampailah dekat nak wukuf. Itu dia panggil tamattu'. Atau kalau awak buat haji ifrad, awak niatlah haji. Sampai dekat Zulhulaifah, Abyar Ali, Masjid Miqat, nawaitul hujjah. Ni haji. Saja aku mengerjakan haji dan berihram aku dengannya. Jadilah haji awak tu ifrad. Kerana awak tidak buat umrah, tapi tetap berihram haji sampai wukuf. Sebab tu ifrad berat.
Saya pernah buat haji ifrat dengan rombongan 203 orang. Saya bawa 2012. Kami semua ifrat. Oh, boleh tahanlah ujian dia. Kira nak bertinju ifrat. Saya pernah buat tamattu'. Saya pernah buat ifrat. Alhamdulillah. Berat sikit lah ifrat. Nak jaga pantang dia. Dengan ihram. Tidur dengan ihram. Oh, bukan main-main. Kan ujian dia tu berat. Berat ujian. Janggut ni macam Piramli, ibu mertua aku. Kan boleh cukup apa? Mata mandang bergaduh. 2 minggu, 3 minggu dalam ihram. Tuan bayang. Tu penangan ifrat. Kan boleh pakai t-shirt welcome to berapa bulan. Mana haji? Tak boleh pakaian berjahit apa tak ada. Ihram tu. Sokok pun garang. Sokok gak. Mata bulat macam nak makan orang. 2 minggu dalam ihram. Allah, bukan main-main. Awak niat haji kat situ, jadilah haji awak ifrat. Awak niat umrah, jadilah haji tamattu'. Awak kumpul dua-dua, saja aku mengerjakan haji dan umrah. Dan berihram aku untuk keduanya. Kerana Allah. Jadilah haji qiran. Tu kena pergi kursus haji. Kursus pun lah tak boleh kena online. Bahayalah. Muslimin dan muslimat. Nabi dan sahabat berhenti. Ambil niat umrah. Mimpi. Seronok. Kena baca di sini. Baru nampak ayat ni. 191 ni. Bergerak. Seronok lah. Takbir. Apa makna? Talbiyah. Nabi bertalbiyah. Labbaik Allah. Sahabat ikut. Seronok. Naik unta. Berapa hari baru sampai tu? Kita naik bas kan 6 jam. Kalau musim haji lambat sikit lah. Ada yang musim haji 20 jam pada baru sampai. Tengok ujian masing-masing lah. Kita daripada Madinah tu. Kadang-kadang 6 jam sampai. Kadang-kadang 20 jam ada. Dia bawa rosak. Iya. Sebab driver sokok. Rosak gearbox. Yang ni driver lain clear. 6 jam sampai. Jangan cari pasal tuan-tuan. Bah pernah rosak tepi jalan. Bersila kita. Jangan cari pasal musim haji. Allah uji macam-macam. Allahu Akbar. Nabi bergerak sampailah dekat nak sampai Makkah. Itulah yang tertahan. Unta Nabi tidak mau lagi bergerak. Lalu akhirnya unta Nabi duduk di kawasan nama Sumaishi. Sumaishi dengan kota Makkah hanyalah 27 kilometer. Berhenti terus unta Nabi. Bukan jauh mana dah. Berapa hari dah berjalan. Dekat dah. Atau sekarang kita panggil Hudaibiyah. Kan? Hudaibiyah. Siapa biasa pergi? Sumaishi atau Hudaibiyah. Dia tanah halal. Hudaibiyah tanah halal. Berhenti unta. Sahabat duk turun. Sahabat tanya Nabi, awak unta? Lalu ada sahabat ambil ujung pedang, cucuk pungkuk unta, suruh berjalan. Nabi kata, biar pergi kat dia. Nabi kata dia diberhentikan oleh Allah yang menjalankan dia. Senyap terus sahabat. Allah yang berhentikan dia. Hampanya kata apa? Rupa-rupanya di kota Makkah, Abu Sufyan, Khalid ibn Walid, waktu tu belum Islam, dan beberapa pimpinan Makkah Quraisy sudah pun riuh rendah. Muhammad sudah datang. Muhammad mahu berperang. Adalah risik mereka duk report. Duk nampak gerombolan 1,400. Sedangkan Nabi pakai ihram dan pedang duk dalam sarung. Perangai orang Arab, kalau pedang duk dalam sarung, itu aman. Kalau pedang terhunus, baru perang. Kecoh. Pakat standby semua. Khalid ibn Walid standby ketumbukan dia. Muhammad mai dah nak perang. Mereka duk fikir dah penangan perang Ahzab tahun 5 Hijrah. 5 Hijrah perang Khandaq Ahzab. Tuan, mereka duk teringat lagi angin puting beliung. Setahun je. Hudaibiyah 6 Hijrah.
Dia pun duk teringat tahun lepas, tahun 5 Hijrah. Waktu tu 6 Hijrah. Unta Nabi tertahan, 6 Hijrah. Hudaybiyah. Dia pun duk teringat 5 Hijrah. Peperangan Ahzab. Dia pun duk terbayang ribut duk main tu. Tuan bayang ya, perang Ahzab. Dalam Al-Baqarah tak ada perang Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab baru ada. Al-Baqarah pun tak habis, mau juzuk 2. Dan pilihan raya 4 kali lagi. Baru habis. Tuan-tuan, perang Ahzab, 10,000 tentera Abu Sufyan. 10,000 tu semua kuda. Bayang. Daripada hujung parit sampai hujung parit semua kepala kuda. Kuda semua, tak ada unta pun. Yang kata perang Ahzab. Nabi ada 3,000, 4,000. Sehingga ulama kata angin yang pukul mereka terbalik habis khemah. Angin tu datang hentam ke tumbukan mereka. Angin tu bila masuk Madinah, masuk belah side Nabi, angin tu jadi slow. Tak boleh bayang. Sebab angin tu makhluk Allah. Allah yang arahkan. Dia pukul laju dekat Ahzab, masuk kawasan Nabi, angin tu slow. Masuk Madinah, sepoi bahasa. Dia duk bayang. Hui, dia kata baru setahun ni, angin puting beliung yang terbalik periuk. Baru masak Maggi, terbang dengan Maggi. Dia berkhemah situ. Yang cucu rokok tak dan, terbang dengan rokok, dengan lighter, dengan katun-katun kali hilang. Tercabut habis khemah-khemah. Mereka duk fikir tu tak boleh jadi ini Muhammad. Dia nak apa pula? Mereka standby untuk berperang. Lalu Abu Sufyan mengirim utusannya Urwah bin Mas'ud. Kena baca di sini baru nampak ayat ni. Kirimlah musyrikin Makkah nama Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ni duta Abu Sufyan. Dia duta ke luar negara. So dia biasa jumpa orang besar-besar. Mereka hormat Nabi walau mereka lawan Nabi. So tak ada orang paling layak dah. Mesti Urwah. Urwah bin. Bila Urwah sampai, Nabi tengok Urwah. Urwah berdiri depan Nabi, duduk main janggut Nabi. Wajaknya Urwah. Waktu mula-mula, akhirnya Urwah Islam. Ini waktu dia kafir. Dia main janggut Nabi. Nabi dia tak kata apa. Abu Bakar ambil pedang, katok kepala dia. Oi, wajak hang, jauh tangan hang. Rasul yang mulia. Nabi diam, tak kata apa. Lalu Urwah melihat, ni dia benda. Bila Urwah balik, dia report dekat Abu Sufyan. Dia kata, wahai pemimpin Makkah. Aku ni, dia kata, jumpa orang, jumpa duta luar negara ni beratus punya banyak. Tapi aku tak pernah tengok pemimpin kerajaan luar dilayan oleh rakyat dia seperti Muhammad dilayan oleh sahabat. Abu Sufyan kata, hang tengok apa? Urwah kata, aku nampak sendiri. Waktu Muhammad nak berwuduk, sahabatnya hampir berbunuh-bunuhan. Hampir berperang, bergaduh kerana berebut nak ambilkan air wuduk untuk Nabi. Aku tengok. Aku tak pernah tengok rakyat buat dekat Raja Iran ke apa, Raja Parsi tak. Aku pergi jumpa mereka, aku tak tengok macam tu. Tapi pengikut Muhammad, buat kat Muhammad, iya. Jadi hang tengok apa? Aku tengok Muhammad berludah, ludah Muhammad tidak jatuh ke tanah. Hilang di udara, direbut oleh sahabat. Mereka sapu tubuh mereka, penyembuh penyakit. Lagi? Aku tengok bila Muhammad bercakap, sahabat yang keliling dia, kepala tunduk. Nabi cakap, tuan, sahabat macam ni. Itu dia. Adab. Nabi cakap, sahabat tunduk. Habis Nabi cakap, baru sahabat angkat kepala. Lepas tu sahabat kata, ya Rasulullah, izin saya bercakap. Nabi kata, sila.
maka sahabat akan bercakap dengan suara yang lebih rendah dari Rasulullah. Kalau Rasulullah volume 5, sahabat volume 2. Sebab mereka faham ayat nombor 2 Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Nanti batal pahala amalan. Antahbata a'malukum. Meninggikan suara depan Nabi, batal amalan. Imam Malik kata, Rasulullah dah wafat, hukum ini berjalan di hadapan makam Rasulullah. Kamu tak boleh tinggi suara depan makam Nabi, sama hukum macam Nabi hidup. Mencari pasal. Urwah kata, wahai Abu Sufyan, aku kira biar dia nak masuk. Aku tengok dia pakai ihram, dia mungkin nak tawaf ke apa ke. Biar kat dia lah, kacau apa. Akhirnya Abu Sufyan mengirim seorang lagi, namanya Suhail bin Amru. Suhail pun Islam radhiyallahu anhu. Akhirnya Islam. Nabi tengok-tengok Suhail datang. Yang sahabat duk bengang lah. Kalau nak masuk tak boleh. Omar awal lagi. Dia duk belegak belakang tu. Cari pasal ya. Wajak tu kata Omar. Mengat makan pak hamba punya. Dia mula. Sayyidina Omar macam tu. Nanti ada masa kita sembang sikit Sayyidina Omar. Dia punya garang. Pasal apa dia jadi cengih lagu tu? Dia ada sebab. Dia bukan makan cili burung ke apa. Tapi yang pasti dia tak isap okok. Itu aja lah. Bila Suhail datang, Nabi tengok Suhail. Nabi kata mudah. Nabi kata mudah. Kenapa? Sebab nama dia Suhail. Sahlun. Sahlun mudah. Nabi kata mudah. Tu hak main Suhail mudah. Suhail kata, ya Muhammad, kita kena buat perjanjian. Yang perjanjian Hudaibiyah. Cari seorang jurutulis. Maka dilantik Sayyidina Ali jadi jurutulis. Tulis. Dia nak apa tulis? Wahai Ali. Tulis. Saya tak mau cerita tu panjang. Tetapi tuan-tuan, bila selesai Hudaibiyah, antaranya, ini hebat. Antaranya, gencatan senjata 10 tahun. Nabi kata tulis. Itu Islam. Dia bukan nak cari gaduh dengan orang. Bila gencatan senjata 10 tahun antara isi kandung Hudaibiyah ialah cease of fire 10 tahun tak boleh perang, Nabi cukup suka sebab keadaan aman itu diambil peluang oleh Nabi untuk menyebarkan Islam. Itu yang 6 hijrah Hudaibiyah, 8 hijrah Fathul Makkah. Kita nak tengok ayat ni. Cease of fire 10 tahun. Cantik tulis. Walaupun Omar tak puas hati. Itu cerita kemudian. Selesai Hudaibiyah. Rasulullah balik. Tuan-tuan boleh bayang. Tuan boleh bayang. Daripada Madinah. Naik unta berhari-hari. Pakai ihram. Ihram bukan pakai dekat Hudaibiyah macam kita pakai dengan kapal terbang. Nak masuk kawasan miqat baru kelang kabut pakai dengan kapal terbang. Kita diajar dalam Hudaibiyah, sahabat pakai daripada Madinah. Tuan-tuan boleh bayang. Kita pakai ihram naik bas pun rimah. Sahabat naik unta. Dah nak sampai dah 27 kilometer. Lepas tu halau balik. Yang Nabi boleh terima. Tu yang Omar dia cukup tak puas hati. Nabi memandang jauh. Sebab antara isi kandungnya ialah, wahai Muhammad, sekarang kau kena balik. Nabi kena balik. Nak umrah, nak tawaf, datang tahun depan. Sabarlah Nabi kata. Tahun depan kita datang. Dengan aman kita datang. Maknanya mereka iktiraf kita.
Mereka sudah iktiraf kita, kata Nabi. Sebab mereka suruh datang. Tapi tahun depan. Dah kita kena balik. Omar kata, Atu mimpi macam mana? Nabi mimpi. Omar kata, mimpi macam mana? Nabi tanya Omar, wahai Omar, adakah Allah beritahu aku masuk tahun ni? Tak ada, jom balik. Balik. Macam boleh bayang, 27 kilometer nak sampai Makkah. Makkah Madinah lebih kurang 386 kilometer. Tiba-tiba suruh patah balik. 27 kilometer lah. Kita katalah sana, kita ambil lah approximate value 400 kilometer. 400 kilometer, Makkah Madinah. Nak sampai 27. Kita katalah 30 kilometer. Makna sudah berjalan 370 kilometer. Kita ambil angka mudah. Cuba balik. Omar kata, ni cuma cari pasal. Nabi kata, ada Allah suruh tahun ni. Tak kan? Tak ada kan? Allah tak abang kan? Tak, ada, jom balik. Balik. Sampai dekat Madinah, nak sampai Madinah, tu yang turun ayat, Inna fatahna laka fatham mubina. Turun surah Al-Fatah. Bila turun ayat tu, Nabi punya senyum sampai telinga. Nabi tahu dah, Mekah tak lama dah. Allah turun ayat. Tuan-tuan, apabila 10 tahun gencatan senjata, makna masing-masing pihak hormat. Abu Sufyan kena hormat Nabi, jangan kacau, jangan perang. Nabi kena hormat geng Abu Sufyan, jangan kacau, jangan bunuh. Tiba-tiba, ini penyebab Allah buat. Bani Bakr, geng Quraisy. Mereka sudah membunuh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah, geng Rasulullah. Bani Khuza'ah banyak memeluk Islam. Sekarang perjanjian Hudaibiyah menyebut 10 tahun gencatan senjata. Sekarang Abu Sufyan and the gang sudah mencabuli perjanjian. Nampak dah Allah buat asbab nak ambil Makkah. Bani Bakr pergi serang Bani Khuza'ah. Ramailah yang mati diserang oleh Bani Bakr. Bani Bakr kafir, Bani Khuza'ah Islam. Menandakan Abu Sufyan telah mencabuli perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi mempersiapkan 10,000 tentera. Kita nak faham ayat ni. Mengikut riwayat, Abu Sufyan gelabah. Abu Sufyan pacu kuda pergi jumpa Nabi di Madinah. Nak habaq kat Nabi, beginilah, kami minta maaf lah. Tu puak-puak tu, mereka tak sekolah, mereka tak reti. Mereka pergi perang. So, minta maaf lah, no. Kira perjanjian ni kita ejah lain. No, Nabi kata. Kamu telah mencabuli perjanjian Hudaibiyah. Nabi kata tak. Tu yang Abu Sufyan datang, dia pergi rumah anak dia. Dia pergi rumah anak dia, Ummu Habibah. Tu anak dia, isteri Nabi. Dia pergi, dia tanya, tok laki mana? Suami mana? Nak panggil Rasul tu berat lagi. Ummu Habibah, isteri Nabi. Nabi kahwin di mana? Nabi kahwin waktu Ummu Habibah masih di Habasyah. Waktu hijrah ke Habasyah. Waktu Ummu Habibah ataupun Ramlah binti Abu Sufyan. Nama betul Ramlah. Gelaran dia Ummu Habibah. Nabi kahwin dia waktu dia masih lagi di Habasyah dengan Raja Najasyi. Maka Nabi hantar wakil mengahwinkan dia. Itu hukum perkahwinan wakalah. Boleh berwakilkan. Ada hukum dia dalam ilmu fiqh. Nabi ajar hukum. Anak mengaji Mesir. Anak terona tu mengaji di Mesir. Hak perempuan balik awal dah. Mereka habis awal. Hak jantan pemalas baca buku. Habis lewat. Kan? Hak perempuan balik dulu. Cerdik lebih sikit. So nak kahwin. Anak terona kat sana Mesir. Tak boleh balik pula COVID.
Pak wakil. Pak boleh terima wakil? Boleh. Tapi Pak jangan ubah perkataan tu. Sapu kat Pak pula. kena belajar pula. Ucapan wakalah tu jangan Pak secara saku terima. Dia buat senyum dia. Kena sepak pungkuk lagi. Untuk anak hang bukan kat hang. Tu hukum wakalah. Boleh Pak jadi wakil tapi untuk anak dia. Sah kata sah. Saksi pula jangan cakap banyak. Dapat RM5 lah. Saksi jangan cakap banyak. No, tak sah. Tak berapa clear tu. Dia tangan tu mau goncang kuat sikit. Kepala otak hang. Mana ada rukun nikah goncang tangan. Tu Melayu lah. Pandai. Betul lah. Saksi pun satu pak. Dapat RM5. Rokok pun tak lepas. Cakap banyak lagi. Dia main rumah Ramlah. Dia nak duduk atas tika. Ramlah tarik. Ummu Habibah radhiyallahu anha. Tarik tika. Pak tak layak. Pak najis. Abu Sufyan macam kena penampak. Suami saya tak ada Pak. Cari tempat lain. Cari jumpa Nabi. Ya Muhammad, ginilah kami minta maaf tu. Kita nak ijah balik. Bani Bakrin dah bunuh Bani Khuza'ah. Nabi kata, tidak. Kamu telah mencabuli perjanjian Hudaibiyah. Nabi siap 10,000 tentera. Abu Sufyan balik naik kuda tu. Tunggu di Makkah tu. Tunggu tu kira. Kalau mengundi hilang wang pertaruhan. Yang tu lah. Tunggu tak sedap perut lah. 8 Hijrah. Mau nak nampak ayat ni kita habiskan malam. 8 Hijrah 10 Ramadan tahun 8 Hijrah. Hari ke-10 Ramadan tahun 8 Hijrah bergeraklah Rasulullah dan 10,000 tentera daripada Madinah menuju Makkah dalam peristiwa Fathul Makkah. Nak nampak ayat ni kena baca yang ni dulu. Sampai di Makkah 18 Ramadan. Perjalanan 8 hari. Rasulullah membahagikan pasukan kepada 4 pelatun, 4 bahagian. Yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid, Sa'ad bin Ubadah, Zubair bin Al-Awwam menantu Abu Bakrin, dan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Empat ni jeneral perang. Tengok Nabi punya cerdik. Pecah 4. Zubair bin Al-Awwam, jeneral tak? Jeneral. Menantu Abu Bakrin, suami kepada Asma. Anak dia Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, sahabat. Adik kepada Abdullah nama Urwah tabi'in. Sebab lahir lepas Nabi wafat. Khalid pecah, panglima. Zubair panglima. Sa'ad bin Ubadah panglima perang. Dan satu lagi Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Ni 4 jeneral. Pecah 4 masuk. Nabi melalui Al-Ma'lah. Nabi daripada kawasan Ma'lah. Nabi dan ketumbukan bersama dengan Zubair bin Al-Awwam. Nabi di kawasan Ma'lah. Ma'lah ni hujung Marwah. Siapa biasa pergi umrah sampai Bukit Marwah, sebelah kanan kita pintu, ada toilet belah kanan, kita keluar pintu tu terus tu. Itu dia panggil Al-Ma'lah. Pintu dia kalau masuk Al-Hajun. Pintu Al-Hajun, pintu 27. Masuk arah situ. Itu Al-Ma'lah. Nabi daripada sana bersama Zubair bin Al-Awwam. Khalid ibn Walid arah selatan. Arah Syamiyah. Khalid daripada sana. Zubair bin Al-Awwam arah daripada, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah arah daripada Jeddah. Manakala Sa'ad bin Ubadah daripada kawasan dekat Tanah Ain. 4 penjuru Nabi kepung. Allah, hebatnya Rasulullah. Dah boleh bayang tak suasana waktu tu?
Ya Allah, ya Tuhan. Sebelum sampai ada satu tempat saya lupa. Nabi berkhemah malam tu. Nabi berkhemah, Nabi arah sahabat pasang unggun api. Bakar api banyak. Dekatlah dengan Makkah. Orang Makkah nampak daripada jauh. Apa tujuan? Menambah kegerunan penduduk Makkah. Nah, yang aku sampai dah. Orang yang kamu ludah dulu. Orang yang kamu sepak dulu. Orang yang kamu cekik dulu. Orang yang kamu maki dulu. Aku sampai. Unggun api belah mana? Kita boleh bayang. Padang pasir. Unggun api. Nampak daripada jauh. Nabi arah pasang. Lalu Nabi panggil pakcik dia Abbas. Dia kata, pakcik, boleh masuk Makkah dulu. Pergi jumpa Said Abu Sufyan, bincang dulu. Saya Nabah pergi dulu. Ketumbukan tak masuk lagi. Nabi suruh saya Abbas bin Abdul Muttalib bincang dengan Abu Sufyan. Mereka ni umur lebih kurang. Geng-geng sama dulu. Geng-geng Makkah dulu. Sama-sama pemimpin Makkah. Satu pejabat lah dulu. Pakcik bincang dengan Abu Sufyan, tengok go mana. Pergi. Saya Nabah kata, pian, hang tunggu apa lagi? Kau begitulah mereka menyembang kena kopi, sokok apa semua. Hang tunggu apa lagi, pian? Hang tak ada apa dah. Hang kena sokong belanjawan ni 26 bulan ni. Jangan tak sokong. Ni dengar kata tak mau sokong lah. Macam-macam. Tolonglah, rakyat perlukan wang. Bak kata ni Pertuan Agong, ketepikan sentimen politik. Rakyat memerlukan wang. Tolong lulus bagi elok 26 November pengundian untuk lulus bajet. Jangan buat hal bagi tak lulus pula. Walaupun kita duk dengar ahli parlimen bercakap, minta dengan syarat macam-macam. Tak apa, penuhi syarat. Bersepian bincang. Dia bersepian. Saya Nabah kata, hang tengoklah pian, hang tinggal apa dah. Hang tengok dangdut hang semua orang tua-tua, anak muda tak ada dah. Dia tak abang lah, tu saya tambah aja. Makna nak abang tinggal orang tua, orang muda semua ikut Nabi dah. Hang dah lemah dah, Abu Sufyan, hang tak ada apa dah. Dia duduk balik rokok. Tu dia, aku pun teringin nak isi borang pergi malu. Kan? Teringin nak isi borang pergi malu. Allah. Bincang. Nabi suruh pergi bincang. Maka ketika menjelang pagi, Nabi masuk. Allahu Akbar, tuan-tuan. Penduduk Makkah, mereka ni memang dah standby, tahu dah. Mereka kata, habislah kita. Itu yang turun ayat ni. Hang jumpa siapa pun hang bunuh. Wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Hei Muhammad, kata Allah, bunuhlah mereka, jumpa tang mana pun bunuh, halau mereka. Cuma jangan wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Tepi masjid jangan bunuh. Hatta yuqatilukum fih, sampai mereka start dulu bunuh, hang bunuh. Tapi itu dialah Rasulullah. Allah bagi dah lampu hijau. Allah bagi dah lampu hijau. Nabi kata, wa antum tulaqa. Nabi sebut, barang siapa yang berada di Masjidil Haram, dia aman. Barang siapa yang bersembunyi berada di rumah Abu Sufyan, dia aman. Nabi tak kacau. Nabi nak abang, aku tak usik apa-apa hari ni, kecuali satu riwayat 7 orang yang Nabi tidak ampun. 7 orang. Yang terdiri daripada 5 lelaki, 2 wanita. Yang ini 7 dihukum bunuh. Kerana mereka cukup kuat mencaci Rasulullah dan Islam. 7 orang. Satu riwayat kata 17 orang. Yang ini, kamu bergantung di kelambu Kaabah pun, aku akan hukum. Sebab orang zaman dulu, zaman Nabi, apabila seorang tu nak selamat, dia bergayut dekat kelambu Kaabah. Akhirnya tak boleh usik. Punya mulianya Kaabah. Tu dia. Ada orang nak bunuh. Kejar. Dia masuk tanah haram. Dia duduk tepi Kaabah. Kawan ni tak boleh bunuh tanah haram. Balik itu.
Punya hebatnya Kaabah dan tanah haram. Gayut kat kelambu tu kira selamat lah. Kan tak boleh bunuh. Nabi kata, walau mereka bergayut di kelambu Kaabah, aku akan bunuh mereka. Yang ini dipancung 7 orang. Hak lain selamat. Wa antum tulaqa. Kamu semua tulaqa daripada kalimah at-talaq, cerai. Makna bebas lah. Begitu senang faham. Wa antum tulaqa. Kamu semua aku bebaskan. Pilah. Allah kata dah, hang nak bunuh, aku bagi. Hang nak halau ke apa? Dah Rasulullah. Allahu Akbar. Hukum tu ada Allah bagi. Tapi Nabi tak buat. Nabi maafkan. Nabi maafkan. Abu Bakrin orang pertama dia cari ayah dia. Ayah Abu Bakrin tu, Abi Quhafah tu dah buta mata dua-dua. Punya melawan Islam, bebutai kata orang Perak. Abu Bakrin cari ayah, jumpa, pegang tangan ayah. Mari ya, masuk Islam, jumpa Rasulullah. Ikut sampai depan Nabi, ya Rasulullah. Nabi kenal lah orang Makkah. Ni ayah saya. Nabi kata, ya. Masuk Islam, masuk Islam. Itu yang timbul hadis. Itu yang keluar hadis. Bukan di kalangan kita orang yang tidak menghormati orang tua. Hadis tu keluar waktu peristiwa tu. Peristiwa Abu Bakrin bawa ayah dia. Tua dah dengan tua laih teruk. Akhirnya Islam. Sifat halim, pelembut Nabi, pemaaf Nabi. Ya Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Itu dia Nabi. Ya Allah. Nabi maafkan, pergilah. Aku tak ganggu kamu. Wa antum tulaqa. 2,000 akhirnya. 2,000 orang masuk Islam. Walaupun akhirnya ada yang tak nak masuk. Puak Hawazin, puak Thaqif. Angkat senjata lawan Nabi. Itu yang berlaku peperangan Hunain. Selepas Fathul Makkah, berlaku di lembah Hunain, peperangan Hunain. Itu dalam surah At-Taubah. Tapi hak lain semua Islam. Dia pun melutut depan Nabi. Dia pun duk standby dah apa Nabi nak buat. Nak terajang, nak sembelih apa. Dia pun standby dah. Nabi kata, wa antum tulaqa. Kamu semua aku bebaskan. Allah, dia pun teriak masuk Islam semua. Tu kata akhlak Nabi. Wah, Allah bagi lesen lah. Tapi mereka pun nak perang pun, mereka pun lembik dah habis. 3, 4 ketumbukan tu. 3 masuk dengan aman. Ketumbukan Khalid ibni Walid sahaja dicabar oleh musuh musyrikin. Khalid nak masuk, musyrikin datang, maka sahabat syahid 2 orang. Saya lupa nama. 2 orang syahid. Pihak musyrikin 17 ke 20 begitu. Belah Khalid dia pakai kacau. Kalau tuan-tuan pergi belah Syamiah, tuan-tuan boleh tengok ada satu nama jalan. Tariq Khalid ibni Walid. Daripada arah situlah dekat Jabal Kaabah. Arah situlah Khalid masuk. Dekat Syamiah. Allahu Akbar. Lalu Rasulullah masuk dan Nabi mengarahkan berhala dipecahkan. Dan Rasulullah memberi penghormatan untuk memecahkan Lata, Manat dan Uzza. 3 berhala besar. Nabi panggil seorang sahabat dia. Nabi beri penghormatan. Ambil pedang, ambil pecah 3 berhala paling besar ni. Siapakah sahabat itu? Khalid ibni Walid radhiyallahu anhu. Nabi berkata, Khalid, bagi pecah. Maka 2 berhala, saya lupa berhala nombor 3 tu. 2 berhala pecah. Kena berhala yang ketiga, Khalid hentak aja. Sama ada Lata, Manat atau Uzza, tak ingat. Khalid bagi aja, Khalid pingsan. Khalid pingsan. Saidina Khalid ibni Walid jatuh tergolek. Rupa dalam tu ada jin. Jin kapi duk menyinggah 1000 tahun duduk situ. Lepas tu jaga berhala-berhala apa semua. Dia meninggi di situ.
Nabi tengok pada jauh. Nabi tengok Khalid tumbang. Nabi tahu dah. Ada jin dalam tu. Maka Nabi panggil siapa? Tak lain, tak bukan Sayyidina Ali. Ali hampir selesai. Sayyidina Ali kata, Khalid tumbang. Khalid pingsan, sahabat tarik lah. Pingsan, tuan-tuan. Saifullah tu, pedang Allah main dengan jin, tumbang. Sayyidina Ali bagi 3 dah jin dengan jin-jin tu hilang terus. Yang kata Sayyidina Ali. Itu yang Melayu ambil doa Sayyidina Ali. Puh kiri, puh kanan. Berkat doa baginda Ali. Kenalah nombor ni. Cila kuih punya Melayu. Tikam nombor ekor dia pakai hatu. Puh kiri, puh kanan. Ambil mana mentera kita pun tak tahu. Wajak punya Melayu. Itu dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Akhlak Nabi. Itu yang turun. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Waktu ayat tu turun, Nabi tunduk. Nabi atas unta. Turun izaja surah An-Nas tu turun, Nabi tunduk. Kepala Nabi dah sama kepala unta. Tunduk. Bawah jauh lagi daripada kepala unta. Punya merendah diri Rasulullah. Bersyukur atas kemenangan. Kenapa? Kerana syirik hapus. 2,000 umat Islam masuk Islam, geng Mu'alaf yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ini dia ayat dia. Allah kata, hang nak bunuh, hang bunuh. Hang nak halau, hang halau. Tapi jangan bunuh mereka di kawasan masjid. Tapi kalau mereka start dulu, balun. Ada Nabi buat? Dah. Allah bagi dah? Bagi. Kan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulianya akhlak Nabi. Allah bagi dah nak buat-buat. Dan satu alasan lain, mereka pun dah tak ada kekuatan. Mereka dah lemah. Abu Sufyan dah lembek dah, tak ada apa dah. Nak lawan apa dah. Tunggu masa Nabi masuk. Tu dia duduk. Lalu kata Allah, فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka sekiranya mereka berhenti memerangi kamu, maka hendaklah juga kamu berhenti memerangi mereka. Maknanya tak berlakulah. Kalau mereka perang, berhenti, jangan perang lagi. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah pengampun penyayang. Dengan makna mereka menerima Islam dan Allah ampun dosa-dosa mereka. Itulah ayat 191 dan 192 yang kita baca, yang kita kait dengan 27 surah Al-Fatah, yang kita kaitkan dengan Hudaibiyah tahun 6 Hijrah, juga terkait sama 8 Hijrah Fathul Makkah, yang boleh kita kena faham ayat ini berdasarkan peristiwa itu. InsyaAllah kita sambung bulan hadapan ayat 193. Dan lepas solat Isya, kita ada hajat sikit. Nak buat solat hajat. Khabarnya setiausaha masjid ada penyakit sikit. Ada tumor kata dalam usus perut, begitulah. Ada ketumbuhan. So dia minta tolong kita solat hajat. Moga Allah pemudah urusan. So lepas Isya kita solat hajat 2 rakaat. Nanti sujud yang akhir tu kita doa untuk tuan setiausaha kita. Moga Allah kurniakan kesembuhan kepada dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.